Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yassir wa la ta'sir ya karim, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Yang saya hormati lagi saya kasihi Nurusi serta ada ahli jawatan kuasa surau, yang dikasihi Al-Fadhil tuan-tuan imam, tuan-tuan bidan, para pimpinan masyarakat, dan yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Syukur yang hadir malam ini. Patutnya dia mengajar sini, saya dah bawa. Alhamdulillah, dia insan yang Tuhan anugerahkan sudah sekian lama sampai bench ini berada dalam jalan dakwah. Mudah-mudahan kita minta agar Allah panjangkan lagi umurnya dan mudah-mudahan terus mampu mendidik dan juga membimbing, dan juga dengan ilmu yang Tuhan kurniakan padanya, mudah-mudahan insyaAllah. Jadi pada sekarang, waktu sekarang ni, orang duduk di Mekah sedang naik bas dan menuju ke Arafah. Tadi ada seorang kali mulai pukul 7 tadi, dia kata duduk dalam bas lah, nak menuju ke Arafah. Jadi begitulah, kita sekarang berada di ambang bagi orang yang mengerjakan haji, kemuncaknya adalah wukuf di Arafah. Dan kita pula di Malaysia ni akan melaksanakan ibadah Qurban dalam sehari dua lagi. Mudah-mudahan semuanya akan salah satu ibadah yang akan menjinakkan hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Jadi pada malam ni kita akan menyambung. Sebenarnya kuliah ni ganti pada yang minggu lepas tentang datang, ganti. Jadi bulan ni ada dua kali dah sini, awal bulan dengan ujung bulan macam biasa. Besok tazkirah Jumaat kat Masjid Andalas. Malam besok rasanya kat surah bawah dia, surah Darul Najin, pasal korban ni. Nama tuan-tuan pun menyampah dah tengok muka dengan hari ni. Saya nak sebut semalam, hari ni tak apa sihat, suara tak ada. Saya pergi forum Perdana Ewa Islam di Pahang dengan mantan Imam Masjid Negara. Kemudian sebelum pergi malam tu, saya sempat berceramah dijemput oleh kilang ayam mas. Ayam mas, ayam yang paling mahal dalam dunia, ayam mas. Saya sebenarnya daripada dulu, saya dan anak-anak saya tak bagi beli ayam mas. Saya tak bagi beli, kenapa tak tahu. Jadi rasa macam memang tak masuk. Kalau tengok rasa macam tak beli kan. Rasa macam halal, tak separuh halal begitu. Jadi semalam dia ajak pergi ceramah sana untuk bagi motivasi pada geng-geng penyembelih ayam, geng-geng tukang sembelih dia. Sampai di sana, kat Pok Kelang, belakang Pok Kelang, dia punya kilang tu kat 20 hektar tanah. 20 hektar tanah. Alhamdulillah, satu benda yang saya rasa syukur, rupanya company ayam mas ni milik Johor Corporation 100%. Johor Corporation, Perpaduan Kerajaan Negeri Johor. Jadi dulu memang Cina.
Sekarang ni Johor Corporation beli, jadi share Cina terdanam tinggal 10 lagi dah. 10-15 dan pekerja 90% Muslim. Tukang semelih yang saya rasa lapang, memang sehari dia semelih hampir 100,000 ekor sehari. 100,000 ekor sehari. Oh, saya dia ingat dalam 15 ekor. Dia kata 100,000 ekor sehari. Saya pergi-pergi tu rasa lapang dada ni, menyebabkan rasa malam ni nak pergi cari ayam mat nak makan. Sebelum ni tak makan. Sebab bila saya tengok yang menyambut saya tu ustaz balik daripada Mesir. Ustaz balik Mesir. Rupanya dia bertugas 3-4 orang yang geng-geng ustaz-ustaz balik Mesir ni bekerja di situ, bertugas sebagai penyelia dalam memastikan semua ni patuh syariah. Betul, hati ni. Dulu saya kata saya tak makan ayam mat, rasa tengok itu rasa macam nak makan 3 kali sehari. Lepas tu bila pergi habis ceramah tu, dia pun bagi taklimat. Dia bagi taklimat, dia tunjuk gambar-gambar. Sebab saya kata saya tak sempat, saya nak faham. Jadi dia kata, ustaz mari lain kali kita nak bawa sampai dalam kilang. Tapi dia tunjuk gambar, slide apa semua. Iaitu dia kata, di sini insya-Allah dia kata kita memantau penyembelihan itu, dan JAKIM bukan sekadar selalu. JAKIM hantar seorang dua pergi cek sebulan 2, lepas tu tinggal. Yang ni ustaz tu memang kerja terus di situ, dibayar oleh Johor Corporation 3-4 orang untuk memantau patuh syariah. Dia minta agar ceramah pada geng-geng sembelih ayam ni yang tak apa-apa nak semayang kan? Jadi perangai apa macam ayam dah memang. Jadi saya sebut itulah, saya kata tak guna sembelih ayam. Sembelih ayam tu sah asalkan Islam, niat kerana Allah kan? Adapun memang sembelih dia tetap macam kita sembelih lah. Kita ni sembelih pegang ayam, ngadak belat lagi, dan ngadak baca bismillah lagi, selawat lagi, macam-macam. Kalau dia nak sembelih itu 4 ekor sehari dah dapat kan? Tak dapat 80,000. Jadi ayam tu dia dah siap. Dulu saya pernah pergi sekali dengan JAKIM, lawatan yang dulu punya KFC dulu kan. Dia gantung ayam tu, dicelup, seekor-seekor dia gantung, dicelup dalam air kara tu, nak lemahkan, sembelih. Ini dia tak pakai air kara lagi dah. Jadi duduk dalam bilik macam ni, air daripada atas dia keluar, tak pun terhenti atas tukang sembelih ni. Jadi ayam tu bergerak macam tu, dia memang cepat kan? Cepat. Dalam satu jam 6 ke 7 ribu ekor satu jam dia sembelih. Tapi ramai lah, bukan seorang. Maka dalam 1 minit dia mesti habiskan 157 ekor. Dia punya kiraan kan? Jadi JAKIM dah luluskan sah dan sudut tu, maka tidak masalah. Cuma nak cakap kata kita dah bagi ceramah pada geng-geng ayam tu, geng-geng sembelih ayam. Kata bos ni geng ni malas kan semayang ni kan. Jadi kita kata tu yang jadi fasik tu, tak semayang, menyebabkan ayam yang kita makan tu hati kotor. Jadi dia kata nak cuba program, minta tiap-tiap minggu. Saya kata tiap-tiap minggu tak dapat, ada penuh dah kan. Jadi mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sekali-sekala boleh kan. Jadi bukan nak mengajar pasal sembelih tu dia pandai semua dah. Tapi bagaimana membina akhlak ni. Dan yang lebih dia kata memang halal 100%. Halal 100% dan dia memantau cantik lah. Maka nasu ayam mas tu milik Melayu dan disahkan oleh JAKIM dulu. Mengapa saya sebut macam tu? Sebab kita dah bincang pasal nak naikkan iman, dia berkait dengan hati ya? Antara memakan benda-benda yang kotor, jijik, haram dan sebagainya, mengotorkan hati. Saya sebutlah kisah benar yang berlaku ketika mana saya ceramah baru ni di hotel. Ada satu seminar halal dan haram dalam Islam ini. Diminta saya bentang satu getah kerja. Kemudiannya pegawai, bukan pegawai, dia punya Susah Agung, Persatuan Pengguna Muslim Malaysia, Persatuan Pengguna Muslim Malaysia, dia dedahkan di Bukit Bintang baru ni ada satu restoran nasi ayam Cime, nasi ayam Hainan Cime. Logo halal JAKIM yang duduk depan pintu kedai ada 7 besar-besar. Ada satu tu bapak besar ni JAKIM kan? Memang bapak, dia panggil kepala bapak sebenarnya. Jadi 7 dia tu kan? 7 14 tahun operasi, 7 logo halal JAKIM. Akhir sekali dia keraguan orang ramai, orang pergi buat report. Akhir sekali JAKIM datang siasat, ambil pekerja, akhir dia mengaku tauke dia sejak 13 nak masuk 14 tahun ni belum pernah lagi dia ambil ayam yang disembelih. Belum pernah. Sudah 14 tahun yang makan situ tu imam, tu filal, tu mufti, pendakwa, ustaz, semua makan. Sebab ada logo halal JAKIM. Sebab tu hari ni kita pun rasa heran perkara itu.
Akhirnya kita memang ambil supply Cina yang supply kan? Jadi masak kita tak tahu. Sebab tu saya sendiri pun ayam mas memang duduk memang tak pernah masuk rasa geli. Hari ni nak start makan malam ni nak cari kan. Sebab bila kita tengok masuk semalam, kita dengan penuh yakin bahawa dia selamat kan? Dia selamat. Jadi yang dia kata lagi, semua Kentucky Fried Chicken dalam Malaysia ni 547 outlet Kentucky, semua daripada ayam mereka supply. Cuma saya kata Kentucky itu Yahudi punya kan? Walaupun ayam boleh makan, tak ada masalah kan? Tapi ada unsur-unsur subhat dengan Yahudi. Kalau boleh cari lagi lah yang lain kan? Termasuk dia supply juga ayam pada Pizza Hut kan? Pizza Hut saya kata 2 kali 5 Yahudi pun kan? Jadi kalau nak makan tidaklah jadi sampai haram. Tapi ada sumbangan-sumbangan yang ulama-ulama kata boykot lah dulu Yahudi itu agar jangan terlibat kalau boleh kan? Termasuk McDonald dan sebagainya. Jadi nak cakap isu halal haram ini menjernihkan hati dan juga menyebabkan kita menjadi manusia berdosa, sebab terhalangnya pintu hidayah sebab kadang-kadang terlibat dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, perbincangan kita pada malam ini dalam perkara yang ke-10, bagaimana nak meningkat atau mengekalkan iman, adalah pada bulan lepas kita berbincang mengenai banyak ingat pasal hari akhirat ya. Banyak ingat pasal syurga, pasal neraka, pasal azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa kegerunan dengan dosa-dosa kita yang banyak, mudah-mudahan akan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ke-10 pada malam ini adalah berzikir, banyak berzikir kepada Allah akan meningkatkan iman. Ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, ingatlah dan sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ini proses ini dipanggil proses nak mengekalkan iman kita ya? Mengekalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah perkara iman ni barang duduk dalam hati ya? Hatta munafik tak munafik pun pada mulutnya, pada perbuatannya nampak, pada tanda-tanda badan tak nampak, dia tak ada name tag munafik tak ada ya? Jadi sebab itulah kita kata beriman kita mulia, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita mulia sebab kita di Islam. Kita ni mulia, kita ni satu kaum yang dimuliakan oleh Allah sebab kita Islam. Lalu Sayyidina Umar kata, jangan kamu ambil perkara lain daripada Islam, kemuliaan lain selain daripada Islam, menyebabkan Allah akan hancurkan kamu. Allah akan hancurkan kamu. Betul tak? Betul. Kita kata betul. Kalau ambil hiburan dalam Islam, betul. Benda-benda yang nama Islam ni dia tak ada expired date. Dia sentiasa tak ada tarikh luput. Apa yang Islam? Hiburan Islam, bank Islam, apa lagi? Muamalah Islam, pajak gadai Islam, kemudian apa lagi? Sistem sosial Islam, undang-undang Islam. Kemudiannya apa saja atas nama Islam, dia tidak ada expired date. Tak ada expired date. Tapi hari ini orang makin tak suka pada Islam ni. Tambah pula ada satu NGO yang sesat lagi menyesatkan. Anak-anak menteri dalam Malaysia semua jadi anggota dia, iaitu Sisters in Islam. Yang kepala bapa dia atas dunia ni namanya Aminah Wadud. Atau dia punya ketua kepala bapa kepada Sisters in Islam ni kan, iaitu Aminah Wadud, yang menghalalkan lelaki jadi imam sembahyang Jumaat. Jadi anak-anak menteri, saya tengok dalam senarai NGO sistem Islam ni, yang menentang segala bentuk bila orang tangkap orang minum arak. Dia kata Islam ni agama yang menyekat kebebasan manusia. Bila orang tak pakai tudung, apa tak pakai tudung, dia kata lekeh. Pelbagai lagi pandangan-pandangan yang sesat daripada agama ni dikeluarkan oleh kerana terkikisnya nilai agama. Mengapa? Hati kotor dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah kita mulia sebab kita di Islam. Orang asli mulia sebab kalau dia Islam, dia mulia. Sebelum masuk Islam pakai cawat je kan? Cawat, makan bewak, makan tenggiling, masak asam pedas kan? Macam-macam kan? Makan babi, makan apa kan? Minum arak. Saya sebut pada saya pergi ceramah dalam program dakwah di, patutnya minggu ni pergi,
Lepas tu rasa tak berapa siap, saya hantar kawan-kawan kita pergi di Baram Miri, di Baram Miri. Jadi saya nak pergi pada 26 bulan 10 ni. 26 bulan 10 ni, 26, 27, 28 bulan 10 ni ada program sekali lagi bersama dengan ustaz-ustaz di sana. Program bagaimana nak tackle umat Islam di Baram ni. Di Baram ni dia Miri dekat dengan Marudi tu. Masuk ke dalam ni memang kalau pergi rasa sengit. Jalan gerung-gerung, kita balik 3 minggu dah tak bangkit lah tu kan. Pergi sana memang majoriti orang Iban ni arak ni minuman rasmi dia. Arak ni memang minuman harian, minuman rasmi dia. Tak kira perempuan lelaki, apa makan boleh makan tu kan. Tapi baguslah kita pergi, kita dia hormat kita. Mana dia tak minum arak, dia simpan jauh-jauh. Pergi pula geng-geng ustaz-ustaz ni. Cuma kesilapan penganjur hari tu dia cakap geng ustaz yang nak pergi. Patutnya ada 3,000 orang dalam program tu, tapi yang datang jadi tinggal 500. Sebab sebelum saya sampai dan kami sampai tu ada 16 padri Kristian yang sampai dulu. Jadi dia cakap ini geng semua nak ajak kita tukar agama, dia kata kan. Tukar agama. Jadi sebab itu mereka kita tengok mulia kalau dia masuk Islam baru mulia. Kita mulia bukan kerana Melayu kan? Melayu tak ada apa-apa, tak hebat Melayu ni kan? Hebat bila kita jadi Islam. Orang asli dulu makan macam-macam, pakai cawat. Bila masuk Islam, pakai pakaian yang menutup aurat dan ikut syariat, baru dia jadi hebat. Kita nak jadi hebat, kata Saidina Umar, kita ni kaum yang dimuliakan kerana Islam. Tapi kalau kita ambil selain daripada Islam, tunggu Allah akan hina. Tunggu Allah akan hina. Contoh, ambil hiburan bukan Islam. Anak-anak muda kita bergelimpangan, bergelimpangan. Saya salah satu, bagus kalau tuan-tuan panggil dia mari ceramah kat sini. Satu anak muda balik daripada Universiti Islam Madinah. Dia pegawai Jabatan Agama Islam Pahang. Ketika forum ni bagus, seorang alim, umur baru 37 tahun tapi begitu alim. Saya tengok bagus dia kan. Ustaz Nur Hamizi. Nur Hamizi bin apa saya ingat dah kan. Ustaz Nur Hamizi, pegawai Jabatan Agama Islam. Dia kata letih ustaz, dia kata. Dia letih, dia kata. Saya ada kepung budak-budak ni, dia kata. Budak-budak ni baru ni dia tangkap budak. Buat tangkap kat Pekan, faham? Pekan ya. Pekan ni Parlimen Perdana Menteri ni kan. Jadi dia tangkap budak ni, tengah tangan budak lelaki duduk dalam seluar tangan budak perempuan. Tangan budak perempuan duduk dalam seluar budak lelaki. Tengah saya tangkap, dia kata tak boleh nak buat apa. Dia kata kaku terus, dia kata kan. Dia kata itu baru 0.0001 ya. Daripada yang berlaku ni berjuta lagi. Itu yang depan-depan mata yang belakang. Kondominium tu besar-besar pahal ni. Lagi banyak lah yang tentang beli kondominium kan. Lagi atas, lagi mahal. Lagi atas kondominium ni lagi mahal. Yang atas 4 juta lebih kan? Yang atas 4 juta lebih. Yang murah kondominium. Itu murah kan? Kalau beli kondominium memang mahal kan. Kalau kondominium insyaAllah murah je kan. Baik. Semalam dalam TV, siapa tengok berita TV3 semalam, pelacur yang ditangkap di Malaysia ni. Pelacur ditangkap, saya tak ingat sekitar KL ni, ditangkap. Tapi terornya polis terdedah kan. Dalam almari ada satu pintu rahsia. Dia boleh operatekan bangunan tu. Dalam almari nampak macam almari. Tapi kalau datang pencegah maksiat ke pegawai Jabatan Agama, dia lari masuk dalam almari, buka pintu, ada satu bilik rahsia. Bila masuk bilik rahsia tu muat dalam 30-40 orang. Untuk pelacur ni lagi duduk dia diam, nampak macam almari, orang cari tak jumpa. Dalam bilik tu lagi hebat, ada satu bilik lagi peti besi, pakai kad ni, pakai kad elektrik ni, pergi slash macam tu, baru tu buka. Dinding dia tebal macam ni, dinding peti besi, untuk pelacur menyorok. Dalam bilik, dalam almari ada bilik, dalam bilik ada bilik satu lagi, bilik rahsia, bilik kebal. Saya kata itu tu yang tangkap lagi baru 0.00000001 daripada yang ada. Yang lain besar-besar. Mengapa? Sebab tidak ada peraturan Islam. Kan tadi kita kata kalau ambil undang-undang Islam selesai masalah. Kalau ambil peraturan Islam selesai masalah. Kamu masalahnya kamu ambil peraturan lain daripada Islam. Tunggu Allah datang kehinaan. Betul tak? Betul. Lorong Haji Taib Kuala Lumpur tu kita dah sebut pada bulan lepas kan. Sampai sekarang tak selesai lagi. Pondan-pondan bermaharaja rela pondan penuh, tak selesai lagi. Mengapa? Sebab tak ada undang-undang. Payah benar nak tangkap keluar pondan lain, tangkap keluar pondan lain. Kita pun letih menangkap dah. Saya dulu masa mula-mula ke Tamak Universiti,
kerja dengan Jabatan Agama Islam Wilayah, sempat pergi kerja Pondan Kuala Lumpur kan. Lepas tu kan aku tak nak lagi dah kan. Kita pergi malam-malam pakai jubah macam ni, bukan kopiah, pukul 1, pukul 2 pagi. Dia kata, tak sangka Haji pun datang sini. Kita kau tahu mahu aku punya apa kerja Pondan ni. Jadi kita bagi ustaz lain yang kerja Pondan, banyak lagi kerja lain nak buat kan. Jadi macam-macam sampai sekarang tak selesai. Lawa memang lawa-lawa kan. Nampak memang lawa-lawa sungguh. Jadi sebab tu tuan-tuan, sebab tu kita tak setuju dengan undang-undang mahkamah jenayah akta mahkamah syariah yang ada dalam Malaysia yang dipanggil 365 ni. Kita tak setuju. Kita nak ubah yang ni sebab dia tak bertepatan dengan Islam. Berpuluh-puluh tahun dah. Tapi bila kita sebut, orang kata ustaz ni main politik, ni agenda politik. Tapi kalau politik Islam, sebab tu jangan ambil politik lain, pilih politik Islam. Siapa tak percaya politik dalam Islam lagi teruk. Ni dia panggil golongan separuh percaya, separuh tak percaya. Apa tu minu Nabi Ma'adil Kitab wa takfuru Nabi Ma'ad. Percaya separuh, tak percaya separuh. 365 undang-undang yang ada. Kalau percaya mahkamah syariah dengan kes zina hari ni bol sepoh-sepoh. Tuan-tuan pergi hotel 5 bintang, apa benda yang tak boleh nak buat? Tak bintang-bintang lah, rumah tumpangan Ahok pun boleh. Tak payah bintang RM40-60 tu. Siapa nak halang? Pencegah maksiat ni dia berdasarkan report orang ramai. Dia tak ada nak serbu. Sebab dia pun ada dalam 100 orang, 200 orang je Jais pun. Jais ke tak berkali lain ada 25,000 orang. Tiap-tiap malam dia ketuk pintu ke pintu tengok IC. Tak boleh. Dia ikut report orang. Cik, di sini kami dapati taman ini ada orang bersekedudukan. Baru dia datang. Hotel tu yang kat taman yang kat tu. Yang kat hotel juta. Macam mana nak buat? Kalau tak ada undang-undang, lepas tu kita nak naikkan taraf mahkamah syariah ni daripada 365. Apa makna 365? Kita dah bincang dulu. 3 maknanya kalau zina, kalau apa, denda 3,000 saja maksimum. Itu yang kita kata denda itu yang tidak mencegah masalah zina. Denda tu selagi kita setuju dia tidak mencegah masalah zina. Kalau berzina, dia dapati bersalah, bersekedudukan, 3,000 denda. Gaji 25 juta bulan, 3,000 macam tai hidung baru nak jadi. Jadi campak macam tu pun apa sangat 3,000. Mencuri kan 5 tahun penjara. Minum arak 6 kali seban, 365. Sebab tu kita kata akta ni kena masukkan, kena ganti dengan hudud yang tepat dengan Quran. Tuan-tuan kalau semayang bukan main lagi, jaga sungguh. Terah isyak kita semayang 2 rakaat ni. Oh, mesti tu imam kena pecat terus kan. Mengapa? Sebab tak tepat dengan Islam. Tapi hudud lama dah tak jalan. 365 berlaku. Kita nak ajak ubah, mari ubah pada Islam yang sebenar, mengikut Quran hadis. Orang pakat maki para alim ulama. Akhir sekali pakat ajak, mari kita tolak hudud tak sesuai. Pemimpin-pemimpin negara buat keluar kenyataan, pandangan-pandangan yang jauh lari daripada agama. Mengapa? Sebab bila kata Sayyidina Umar, kita tak ambil benda yang Islam ni akan binasa. Betul tak? Binasa. Macam-macam kemungkaran, kejahatan yang berlaku atas dunia letih. Saya duduk ceramah dah jadi panel pemadam ni, sebagai ketua konsultan pemadam Selangor ni. Letih dah kita nak padam kan. Padam tiap-tiap minggu ada program dengan sekolah, dengan penjara dan dengan apanya. Letih dah kan. Pergi-pergi buat pusat senti, makin banyak orang masuk. Buat makin luas, makin banyak. Penjara makin besar, makin tak cukup. Makin besar, makin tak cukup. Mengapa? Sebab kita ambil peraturan lain daripada Islam. Binasa kami. Kejahatan makin bermarajalela, kesesatan makin menjadi-jadi, dan pelbagai-bagai lagi. Jadi sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena kembali kepada Islam, berpegang dengan apa saja jenama Islam ni, dia tak ada expired date. Dia sentiasa sesuai daripada dulu, kini sampai selamanya. Itulah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang mengajak kita agar jadi orang-orang yang sentiasa berpegang teguh dengan Islam ni, insya-Allah. Jadi balik pada tajuk kita pada malam ini, berzikir kepada Allah akan boleh meningkatkan iman kita. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat lain, surah Al-Kahfi ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Melainkan hendaklah disertakan dengan berkata insya-Allah, dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku
memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang daripada ini. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 26, 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang dan tenteram hati manusia. Melalaikan zikrullah adalah kematian hati. Tubuh kita adalah kubur sebelum kita terbujur di kubur. Roh kita terpenjara, tidak boleh kembali. Kerana itu orang ingin mengobati imannya yang lemah, haruslah memperbanyakkan berzikir pada Allah. Sahabat-sahabat Nabi, kita ambil contoh seorang, namanya Khalid bin Mi'dan radhiyallahu anhu. Dia disiplinkan tiap-tiap hari berzikir 40,000 kali saja. Seorang lagi namanya Yusuf bin Al-Asbad, dia berzikir 100,000 kali saja. Mengapa? Sebab nak mengekalkan iman. Itu duduk pada zaman itu, zaman Nabi ada. Ini kita duduk zaman Nabi tak ada. Manusia tolak Quran, manusia duduk dalam keadaan agama makin parah. Agama hari ini hanya dipahami semayang, zakat, haji. Bila nak ajak pada Islam sempurna, pakat lawan habis, pakat tak setuju, alim ulama pakat dicincang, artis-artis pakat dipuja. Maka zaman ini patut kita lebih lagi lah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut mengapa zikir ni boleh menjadi suatu benteng yang boleh menaikkan darjah iman kita pada Allah. Kerana dia satu jalan, bila sebut nama Allah, akan maka Allah makin hampir pada kita. Nabi SAW contoh manusia yang paling kuat zikirnya. Nabi dalam ibadahnya berzikir. Percakapan Nabi, semua percakapan Nabi adalah zikrullah. Dan semua perbuatan Nabi adalah zikrullah. Walaupun Nabi berjalan, hati akan ingat Allah. Walaupun Nabi berperang, hati akan duduk dengan Allah. Walaupun bercakap dengan musuh sekalipun, akan ingat pada Allah. Bercakap dengan anak-anak, ingat pada Allah. Sebab itulah bagaimana nak disiplinkan diri, nak ingat pada Allah ini. Maka ini datangnya tarbiyah Islam, agar banyak kita jadi orang yang berzikir pada Allah. Ulama-ulama berbahas panjang dalam persoalan zikir ini. Ada zikir yang dengan hati dan dengan lisan, itu sebaik-baik zikir. Mulut bercakap, hati hudurun qalbi, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya zikir hati. Hati walaupun tak cakap pasal Allah, hati ingat Allah. Yang ketiga adalah lisan saja, hati tak ingat. Ada ulama kata pun dapat pahala selagi mana bercakap tentang Allah, walau hati tidak hadir mengenai Allah, maka itu juga dapat pahala. Jadi bagaimana kita nak didik hati kita? Orang-orang yang saleh, mereka mendisiplin didik hati mereka, setiap gerak nafas ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bila ingat Allah, apatah lagi ajaran sekular yang datang dalam kepala otak umat Islam akhir zaman ini, dia hanya ingat Allah dalam ruang lingkup bila datang masjid saja. Hari ini orang sebut orang datang masjid tu orang yang baik, walau tolak Islam, orang kata baik. Sebab ajaran, pahaman-pahaman yang bercanggah dengan Quran masuk. Kita kata datang masjid ni bagus sebab program ingat Allah dan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi yawmal akhir. Itu adalah orang-orang yang menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, hari akhirat, orang yang baik. Tapi hari ini trend dia, ramai orang datang masjid, tetapi yang datang masjid jugalah yang memijak kalam Allah. Kadang-kadang baru ni saya jumpa, sebab tu kita nak mengaji Quran pun tengoklah kan, tengok siapa tu guru kita tu. Ada seorang, tak nak sebut di Kelang ni, tu guru Quran, rajin ngajar Quran kan? Baguslah rajin ngajar Quran, tapi di dalam bab melawan peraturan Allah tadi, hudud dan sebagainya, dialah kepala bapak yang paling besar kan? Kamu mengajar Quran, kamu juga yang memijak peraturan Quran. Kita cakap pada anak-anak murid, dia kata dah lah banyak lagi. Tu guru lain, tu imam kita boleh ngajar Quran kan? Atau kita jumpa Ustaz Syukur kan? Alhamdulillah boleh ngajar Quran kalau kita terdesak apa. Banyak ustaz-ustaz kita balik ni dok guru dengan orang yang macam tu, walaupun boleh kan, boleh dan seluruh hukumnya harus,
Tapi kita tengok tu guru tu tak berkat. Ngajar Quran dia sendiri dia sebut pasal hukum Islam tak sesuai, peraturan Islam tak sesuai, undang-undang Allah tak sesuai. Kita kena bawa satu, dia kata prinsip wasatiyah, wasatiyah, kesederhanaan. Walaupun berpuluh tahun sampai sekarang tak berbuat lagi Islam. Jadi begitulah nilai kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu banyakkan berzikir, banyak ingat Allah. Memang datang masjid ni bagus, dia boleh jadi awet muda. Tengok geng-geng yang datang masjid kan, lambat mati betul tak? Semalam saya forum dengan Datuk Kamarudin Zakaria, mantan Imam Masjid Negara tu. Dia umur 67 tahun. Ustaz Syukur pada Ustaz Syukur. Ustaz Syukur muda lagi 45 kan. Jadi insya-Allah kan. Sebab saya tanya dia apa rahsia dia. Dia lepas dia makan dia forum tu, saya tanya apa rahsia. Sebab Datuk umur 67 tapi rambut selai uban tu tadi. Rambut selai uban tadi. Pakai shampoo Palmolive apa kan. Kemudian yang keduanya mata tak pakai spek. Mata tak pakai spek, gigi tak tercabut. Gigi kita pakai poliden lah kan. Gigi tak cabut. Kemudian boleh bawa kereta tu. Saya datang daripada Kuala Lumpur, dia duduk Subang. Dia pun kata boleh bawa kereta. Sorang-sorang diri. Kata teror orang 67 dia bawa 100 kilo tengah-tengah malam ni. Saya tabik spring lah kata. Dia kata, saya tanya apa rahsia dia? Dia kata sejak lepas-lepas pencen, alhamdulillah lah ustaz. Dia kata tu guru saya dulu, dia mengaji Mesir. Mungkin sama-sama dengan ustaz, sama Ustaz Syukur kita insya-Allah. Jadi dia mengaji Mesir, balik jadi imam Masjid Negara, jaga budak-budak tahfiz Darul Quran. Akhir sekali Masjid Putrajaya jadi imam, balik semula Masjid Negara, pencen kat situ, jadi imam Masjid Negara. Baik, dia kata antara rahsianya mengekali wudu. Mengekali wudu, habis wudu, ambil wudu, habis wudu, ambil wudu, habis wudu, ambil wudu. Ini satu benda yang baik. Itu juga mengingatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan saya dah sebut dulu Kapten Wan Amran. Kapten Wan Amran dan MS-17 tu. Kebetulan yang mengurus jenazah dia tu satu ustaz daripada Padang Teku, Kuala Lipis Pahang. Sekolah agama Adiniyah dulu. Saya pun sempat sekolah agama kat situ dulu. Kemudiannya dia menguruskan, tak balik hidup di Belanda. Dia kata jenazah orang lain semua dalam keranda, hari dia sampai 5 tu. Kalau buka keranda tu dia kata, kalau buka ada tangan saja, badan tak ada dah. Ada setengah ada kepala saja, sebab tu tak benar keluarga buka. Kalau buka memang terkejut beruk terus. Saya silap, yang hidup pula mati terus. Jadi elok tak payah buka dia kata. Dia uruskan semua sebab dah hancur tempat. Tetapi dia kata Tuhan nak tunjuk agaknya bila sampai jenazah Wan Amran ini, dia uruskan macam baru semalam mati. Jenazahnya elok, tak ada patah panah tergayuh apa gini. Antara rahsianya, isteri dia kata manusia ni tak pernah meninggalkan wudu. Habis wudu atas terbang pun dia berwudu, berwudu. Jadi kita kalau nak buat amal lain, nak berzikir, saya rasa kita ni jenis malas. Malas termasuk aku lah malas ni kan. Jadi nak berzikir 100,000 kali, tak payah dah kan. Jadi mungkin boleh buat satu amalan yang baik seperti itu. Mudah-mudahan memang orang berwudu ni amalan sunnah Nabi kan? Nabi sering berwudu kan? Jadi walaupun kita memang jenis keturunan kuat kentut kan? Satu hari kentut 565 kali kan? Maka 565 kali kena ambil wudu. Tak apalah, bil air naik sikit bulan ni kan? Jadi tak ada masalah. Yang kedua dia kata, yang kedua, rambut tak berubah muka ni. Dia kata amalan dia daripada ni petua, bukan fatwa, ni petua. Dia kata bila bangun pagi jangan basuh muka dia. Jangan basuh muka. Kita lalu gosok gigi, basuh muka tu. Dia kata terus mandi. Ustaz try buat gitu, insya-Allah nampak muda. Dia kata kan. Saya kata nak try ni minggu ni kan. Jadi dia kata macam tu. Dia mandi macam tu. Masuk bila air tu mandi. Jangan lagi basuh muka dulu apa tu, terus mandi. Yang ketiga, ni juga petua, bukan fatwa. Bangun pagi sebelum gosok gigi, masuk bila air tu, minum air sejuk dulu. Minum air masak. Bukan air sejuk roti, air masak macam ni kan. Minum air masak. Dia kata bila campur air liu basi tu, itulah nikmat dia kata. Kalau lagi banyak 3 gantang air liu basi, lagi awet muda kan. Jadi itu. Yang keempat dia kata, ni amalan ni kita boleh buat. Dia kata guru dia dulu sebut, cubalah datang masjid dalam proses mendekatkan diri pada Allah dan hati jadi tenang. Cuba datang masjid sebelum orang azan. Cuba buat 40 hari macam tu dia kata. 40 hari sebelum orang azan sampai. Jangan dah azan.
Kalau dah azan dia tak jadi istimewa, tak dapat pahala menunggu-nunggu orang, menunggu-nunggu masuk waktu sembahyang, tak dapat. Jadi menunggu waktu sembahyang ni dapat doa daripada malaikat. Kerana itulah jiwa jadi tenang. Salah satu cara mengikat iman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak cakap, mari masjid subuh masuk pukul 5.45, mari masjid pukul 3.30, tapi tolak hudud, tolak Quran, tak guna kan? Oh mari, awal pagi, awal alhamdulillah, Tok Bilal tak sampai, saya sampai dah. Tapi dalam bab lawan Islam dia paling kuat, tak guna kan? Maka semuanya bergantung pada iman kita. Jadi saya tanya petua macam mana rambut boleh jadi putih. Dia kata selalu lepas makan ni, lepas basuh tangan jangan lap, dia kata. Lapkan kat kepala. Saya kata kalau macam tu lagi baik jangan basuh tangan terus kan. Lepas tu dengan kari-kari dia terus dengan gulai kurma tu lagi kan. InsyaAllah ya. Itu antara kita lihat antara benda-benda baik lah, yang mengikat hati. Mungkin tak banyak yang kita boleh aman, tapi boleh satu dua, tapi kekal sampai mati, itulah sebaik-baiknya. Jadi pada malam ni kita tengok mengapa para alim ulama kata apabila kita banyak zikir pada Allah ni meningkatkan iman dan juga memantapkan iman kita. Menurut Syekh Hakim Muhyiddin, ada 10 kesan daripada berzikir ini yang menyebabkan naik imannya. Yang pertama, zikir ini dapat membenteng diri daripada bisikan syaitan, kan? Daripada bisikan syaitan. Zikir kepada Allah ini akan menyebabkan terhindar daripada bisikan syaitan. Ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, anna syaitana jasimun ala qalbin abdi fa iza zakarallah khalisa wa iza wafala waswasalahu. Sesungguhnya syaitan itu membelit hati manusia. Jika dia berzikir kepada Allah, syaitan akan terpukul, dan jika ia alpa, syaitan akan mewaswaskannya lagi. Maka zikir pada Allah ini, ada orang yang mampu setiap gerak nafas dia ingat pada Allah. Paling tidak setiap apa saja perbuatan yang berlaku ingat Allah. Lihat kebesaran alam, subhanallah. Berlakulah musibah dalam diri, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dah sebut dulu, kita ni kalau dengar macam tu pelik, macam dekat Melayu kan? Ada orang mati ke? Dah, kalau kita selipar keluar ajak lagi kena hilang, curi ke orang kan? Ataupun mungkin musibah, duit hilang, pasport hilang dan sebagainya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Melayu bacaan tu hanya untuk mati saja kan? Untuk mati. Tapi kalau jumpa polis, ayat tu yang paling baik kan? Betul. Betul. Tuan-tuan tanya Dr. Joharimat Kelantan kan? Tanya Dr. Joharimat, kalau jumpa polis, insya-Allah tak sama. Tak sama. Tak tahu betul ada baca kan? Takkan ni saya baca kena sama juga kan? Jadi tuan-tuan baca. Dia kata macam tu kan? Kita dah baca waja'alna min baini aydihim sadda kan? Dapat benteng diri daripada bisikan syaitan. Syaitan adalah makhluk Allah yang melemahkan iman manusia. Dia akan goda manusia daripada segenap sudut, menjadikan manusia makin derhaka kepada Allah, lalu banyakkanlah berzikir pada Allah. Yang kedua, orang yang berzikir akan dilimpahi redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut kita bertasbih selalu pada Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Makin banyak kita sebut Tuhan ni, manusia kalau kita sebut nama manusia, dia suka kan? Dia suka. Kita sebut nama orang tu banyak-banyak, sebut nama anak kita banyak-banyak. Sebab tu dari segi teknik didik anak, kalau sebut nama anak kita banyak-banyak kali sebelum bagi nasihat, dia akan suka. Kawan kita panggil nama dia, Mat tu datang kat kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama Allah, Allah juga akan menghampiri kita sebab kita seru namanya setiap saat. Lagi banyak seru, lagi dekat Allah. Bila Allah dekat pada kita, maknanya redha Allah akan bersama kita. Mudah-mudahan kalau kita buat dosa maksiat, redha Allah datang dengan Tuhan datangkan hidayah, rasa suka bertaubat kepada Allah. Rasa kita ni duduk makin lara dengan agama, Allah SWT jinakkan hati kita. Itulah lambang-lambang dan tanda keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila banyaknya kita ingat pada Allah, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk, baring, di mana saja, maka dalam keadaan sembahyang ataupun di luar sembahyang, semua sekali akan dilimpahi dengan redha Allah. Yang ketiganya disebut dimurahkan ruang rezeki. Orang yang banyak zikir pada Allah, dimurahkan rezeki. Murah rezeki. Saya ambil contoh. Saya sempat berguru dengan Tuan Guru Haji Abdul Aziz.
Sekarang ni ada lagi duduk di Tanjung Mas, Thailand, Selatan Thailand. Dia duduk di Mekah selama 20 tahun mengaji, termasuk guru dia Syekh Alawi Malaki. Kemudian anak murid dia di sana. Kalau pergi tak tahu, saya pun lepas kes takbai baru ni tak jumpa langsung lagi Baru ni ada orang kata ada bawa dia Kuala Lumpur, kita tak jumpa dia. Dia antara manusia yang saya rasa begitu banyak zikir tiap-tiap hari. Dia pesan pada kita pun banyakkanlah berzikir. Dia kata insya-Allah kalau merus susah rezeki, Allah akan datang rezeki. Saya pun nak bawa dia daripada Kuala Lumpur ni, dia nak balik ke Thailand, kebetulan dia ada kuliah kat sekitar KL ni. Bawa balik dia, kita bawa kereta, bawa dia daripada sini nak sampai ke pengkalan kubur tu. Dia nak seberang pergi Takbai, pergi masuk Thailand tu. Daripada malam tak pun terhenti tasbih dia dah bergerak. Tapi Tuhan bagi rezekinya banyak. Saya tengok setiap hari, walaupun dia duduk macam tu je, tak kurang 10,000 sehari pendapatan dia. Pendapatan, tak tahu, kita tak, mungkin kita tak berzikir, itu tak masuk tu kan. Kita masuk RM12 sehari kan. Jadi antaranya dia mengamalkan banyak. Tak pun terhenti. Kita tanya sepatah, dia jawab sepatah. Tanya sepatah, jawab sepatah kan. Kita habis masa dengan duduk kedai kopi kan. Duduk kedai kopi, saya tengok di Kelang sampai 3-4 pagi. Dia sehari dua duduk bising pasal minyak naik kan. Pagi tadi saya pergi ceramah di satu kilang. Dia kata, apa hukumnya Ustaz? Dia kata, kita menyebarkan di dalam internet, kita marah pada pemimpin yang naikkan minyak Saya kata harus dan wajib. Kita jawab betul tak? Sebab apa? Sebab Malaysia ni kata ceramah minyak pada malam ni kan. Dalam tahun ni berapa kali naik dah. Baru ni sebut tak naik. Ini mematikan rakyat, orang kampung. Walau makcik duduk Pasir Mas, Kelantan, kereta tak ada, bawa kereta sorong je, tak pakai minyak. Tapi bila naik 20 sen ini, dengan makcik-makcik tu padam sama Semalam diesel pun naik. Bila diesel naik, lori semua akan naikkan harga barang. Bawang naik, minyak naik, semua naik. Kesian orang kampung. Kita negara pengeluar minyak. Cuba banding antara negara pengeluar minyak seluruh dunia, kita yang paling teruk. Dia dah compare dengan China. China bukan pengeluar minyak, badan dia RM7 seliter pun. Bandinglah dengan Oman, banding dengan Qatar. Qatar RM1 je. Iran tak sampai RM1. Arab Saudi 40 sen je. Waktu kalau nak murah, pindah duduk sana, jangan duduk sini kan. Brunei murah kan. Kita ni semua mahal. Kereta mahal. Kereta ni kita pun tak faham. Pergi negara Arab ni, kereta kita rasa bawa bapak dah Mercedes tu kan. Arab ni orang dah buat taksi. Arab buat taksi Camry kan, Velfire tu orang buat taksi kan. Kita sini hari ni ayam nak naik pun tak sempat dia kan. Mati syahid ayam tu, takut tercalak kan. Orang sana beli, di Brunei ni beli kereta 2 hari sekali kan. 2 hari sekali, tuan-tuan beli, tak jaya pindah ke duduk Brunei kan. Betul, untung, duduk Brunei untung. Duit raya, Sultan Brunei bagi $7,000 duit raya, satu rumah. Duit raya kan. Kita dapat 50 tahun, RM500. Itu pun melompat kan. Tak berhenti-henti kan. Kemudian, bagi 500, sumbat pula ni dia, semua naik kan. 20 sen, baru ni naik dah berapa persen. Naik lagi kan. Sebab dia tahu Melayu ni mudah lupa kan. Dia marah 2 hari je, marah tu kan. Esok Alhamdulillah minyak naik, menyelamatkan negara kan. Jadi macam tu lah kan. Kesian kan. Bila naik semua benda naik. Habis tu salah dah kita sebut. Bila sebut macam ni orang kata ni ustaz ni tak ada benda lain, main politik. Mimbar macam ni lah nak sebut kezaliman pemerintah. Jihad yang paling besar menegur benda yang salah. Kalau tak tegur, itu dia panggil ulama-ulama yang bisu kan? Imam Nawawi tegur pemimpin buat cukai, tak kena. Dasar Islam memimpin demonstrasi, ajak ni rakyat guna mimbar masjid. Hari ni tak boleh mimbar masjid, hanya sebut benda-benda yang seperti itu. Kadang-kadang khutbah Jumaat kan, bukan main dia, mula-mula semangat Alhamdulillahirabbil alamin. Tajuk khutbah kita, kempen memakan buah-buahan tempatan kan. Bila orang nak bangunkan akidah kan. Jadi sebab itu kita sebut, sebab benda yang zalim kita sebut agar rakyat faham setiap benda. Allah sebut wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan cenderung orang yang zalim. Kesian orang kampung. Hari ni tekanan ni, orang duk telefon kita, lembu naik harga. Lembu nak korban ni $550 kena satu bahagian. Kita tanya lembu, kenapa naik harga? GST dia kata bukan. Jadi lembu pun kena GST sama kan. Jadi sebab itulah, maka naik ni semalam berbaris semua sampai tengah malam kan. Walaupun RM8 je satu tung tu.
Tapi mana kesan jangka panjang dia, maka begitulah. Kita nak agar selaras kan. Sebabnya tengok negara-negara lain boleh buat. Mengapa kita tak boleh buat? Kita negara pengeluar minyak berpuluh ribu tong sehari kan? Tak habis-habis minyak Malaysia ni. Maka sebab tu kita cek. Kita tak nafikan mungkin hujah mereka nak bantu ekonomi negara. Yang kita tak setuju, bantu macam mana? Sampai beli, saya tanya kawan-kawan yang duduk mengajar cikgu sekolah ni, beli komputer sebiji ni sampai berapa ribu. Kita beli 1,000 lebih ya kan? Sampai berapa ribu. Beli screwdriver satu ni RM12 kan? RM20, RM40. Beli Tan Sri Amrin buang report audit negara keluar. Beli kereta kebal harga 4 juta, dalam resit 14 juta. Macam mana? Sebab tu bocor tu, akhirnya tekan rakyat bawah. Yang tu yang kita tak mau. Hapus yang tu, kita setuju naik minyak walaupun RM16 seliter pun tak apa kan. Kita semua jalan kaki, jangan naik kereta lagi lepas tu. Tapi masalahnya sebab berlaku kebocoran. Saya pergi Mekah baru ni tak nak sebut nama dia, bekas Panglima Angkatan Tentera Laut Diraja Malaysia ni, pergi dengan saya bawa dia pergi. Sampai di Mekah tu, dia kata, "Ustaz, malam ni free tak?" Kata free. "Kenapa Tan Sri?" "Ajak mari bilik saya, boleh nak menyembah Ustaz dan saya saja." Lepas tu saya kata, nampak pelik ni kan, nampak luar biasa. Dia kata, "Ustaz, saya nak cakap yang kes kapal selam ni, orang duk sibuk-sibuk skopin ni, memang sungguh. Memang sungguh." Saya pun tercengang, saya tanya dia, "Habis kenapa dulu Tan Sri tak sebut sungguh?" Dia kata, "Dulu tak boleh, aku balik haji ni aku pencen." "Boleh sebut." Dulu aku tak boleh sebut, kalau aku sebut mampu dengan aku. Dia kata, memang sungguh. Banyak lagi lah, bukan satu ni, aku yang sign dokumen. Aku pun mungkin dosa banyak. Dia kata, ni nak mari hukum Arafah. Dia kata, nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik ni pencen, minta Tuhan ampun. Banyak dosa ni, macam-macam projek-projek benda yang tak patut aku sign. Lepas tu jadi panglima. Panglima ni paling tinggi dalam tentera. Dia tak ada pang 6 dalam tentera. Pangkat paling tinggi panglima kan? Dia tak ada pang 6 kan? Jadi sebab tu tuan-tuan, bila pencet barulah dia dedahkan macam tu. Begitulah. Maknanya antaranya dimurahkan ruang rezeki ya? Jadi kita selalunya kita dah berzikir sebab nak rezeki kan? Nak rezeki. Hari ni tulis 1000 kali dah, subhanallah. Tengok esok tak datang, makin banyak hutang. Itu masalah kita nak segera, tak boleh. Dia jadikan amalan istiqamah, mudah-mudahan. Yang keempatnya, membangkitkan aura saksiah pribadi murni. Orang yang banyak zikir pada Allah terkesan pada wajah dia. Terkesan. Tuan-tuan, orang baca Quran ini walau rupa tak lawa, tapi nur dia ada. Macam muka tuan-tuan nur lah. Walaupun baca tahun lepas baru kan. Yang hari-hari baca, yang hari-hari duduk, jangan bimbang lah. Sebab tu orang tak baca Quran, wajah dia tak ada nur. Walaupun mungkin muka lawa. Orang perempuan kita nak lawa, tempek sana, tempek sini, pakai collagen, nak pakai suntik ni, botok lah, walau haram kan? Nak bagi nampak lawa. Tapi tak baca Quran, wajah tak ada apa-apa, tak nampak hebatnya. Walau negro, hitam melengit kan? Berjalan dengan dia, biji mata putih yang keluar, klik macam lampu kelap-kelip kan? Tapi kalau baca Quran, tuan-tuan tengok wajah orang baca Quran, dia akan ada nur. Sebab itu dia panggil aura pribadi murni. Saya sebut dah dulu, bila berzikir pada kajian sains, Institut Penyelidikan Islam Amerika buat kajian, bila kita sebut perkataan zikrullah, apa-apa zikir, maka 16 juta, minta maaf, 16 juta saraf sel otak kita ni akan diaktifkan dengan zikrullah. Menyebabkan daripada 16 juta, ni kajian, dia akan mengaktifkan, merangsang 14 juta lagi saraf pada badan kita untuk sama berzikir pada Allah. Akhir sekali dia timbul satu aura dalaman. Jadi nampak hebat secara, tak nampak hebat fizikal, tapi dalaman dia jadi hebat, akan terpancar pada nur pada hati dia. Mengapa? Diaktifkan seluruh jiwa dia berzikir. Mulut bercakap pada Allah, tetapi sel-sel dalaman kita yang ada trilion akan turut sama berzikir. Akhir sekali ini dipanggil aura dalaman. Nak jadi hebat pada sisi Allah, banyakkanlah berzikir. Sama ada istighfar ataupun la ilaha illallah. Apa-apa zikir saja akan mengingatkan diri. Baca Quran atau apa-apa saja perkara yang boleh mengingatkan kita pada Allah, akan membangkitkan aura saksiah pribadi murni.
Hari ini kerana melupakan zikrullah inilah trend manusia datang rumah Allah, ingat Allah. Bila duduk atas sejadah, ingat Allah. Lari daripada sejadah duduk atas motosikal, tak ingat dah. Duduk kat pejabat, tak ingat dah. Duduk kat luar, tak ingat dah. Masa duduk dalam masjid, rasa baik semua. Keluar pakai selipar sekejap lagi, tak ingat pada Allah. Ini